ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق نحمد الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang berbahagia Setiausaha Haji Miswan bin Yunus. Yang berbahagia Timbalan Setiausaha Engineer Hajah Nazatul Shima binti Muhammad. Ketua-ketua Jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kerja dan para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala dapat sama-sama kita meneruskan kelas Al-Quran kita pada malam ini. Jadi insyaAllah malam ini kita nak fokus pada satu tajuk asas bagi Quran, iaitu tanda mati. Tanda mati. Dan kita nak menyentuh bagaimana cara nak mematikan huruf hijaiyah. Semua huruf hijaiyah yang bertanda mati. Macam mana nak matikan dia? Hari kita bincang dan kita praktikkan. Okey. Jadi saya paparkan dulu skrin di atas ni. Share skrin. Tanda mati. Mana? Okey. Okey, asas membaca Al-Quran dia ada enam perkara. Ada 6 perkara asas. Okey. 6 perkara asas. Okey, yang pertama disebut, yang asal disebut apa? Makhraj dan sifat huruf. Itu yang pertama lah. Asal baca Quran yang pertama, makhraj. Apa makhraj tu? Maksudnya tempat keluar. Makhraj huruf, tempat keluar huruf hijaiyah. Nah, dia ada tempat keluar huruf. Huruf hijaiyah ni, kesemuanya yang 29 tu ada rumah dia. Rumah huruf tersebut yang kita kena tahu. Kemudian dengan sifat dia sekali lah. Itu nombor 1. Nombor 2, baris. Baris atas, bawah dan hadapan. Atas, bawah, hadapan. Nombor 3, tanwin. Tanwin ni ada yang atas, bawah dan hadapan, dan bentuknya yang berbeza lah. Setiap perbezaan tu ada fungsi dia. Okay. Kemudian yang keempat, tanda mati. Ini kita bincang hari ni, tanda mati. Okay. Nombor 4 kita nak bincang nombor 4. Nombor 5, sabdu. Huruf-huruf yang bersabdu. Bagaimana cara membaca yang betul. Yang keenam, huruf mat. Macam nak panjangkan huruf mat ni dalam Quran. Okay. Okay, kita sentuh hari ni nombor 4, tanda mati. Jadi tanda mati ni, macam mana cara bacanya? Kita kena fokus kepada, kita fokus hari ni adalah kepada kalimah-kalimah tertentu dalam Quran yang bila dia bertanda mati susah untuk dimatikan. Yang tu kita fokuskan. Okay. Sebelum tu kita kena tahu juga dulu apa bentuk tanda mati dalam Quran. Itu yang paling penting. Pertama kali kena tahu. Tanda mati dalam Quran ni, dia ditulis bentuk dia begini. Begitu. Ataupun nak mudah faham, dia bentuk dia
Dia kepala huruf kha. Ni asal huruf kha. Dia buang dia punya titik, dikecilkan bentuk dia dikecilkan. Ni ada bentuk huruf kha asalnya. Kha. Jadi dia potong dah. Sampai sini potong. Kalau inilah tanda mati. Selain daripada bentuk ni salah. Ada Quran bentuk dia bulat je ni. Ini bukan tanda mati. Bulat ni bukan tanda mati. Ada Quran yang menggunakan tanda mati guna bulatan. Kalau tak percaya, cuba buka bukulah. Quran tu dah memang sekarang dah jarang jumpa yang itu sebab kita dah mungkin kesedaran lah. Dan ilmu yang ada pada jemaah masyarakat kita, mereka dah faham mana Quran yang boleh dibaca dengan yang menepati rukun atau yang mana yang tidak. Itu satu. Kemudian dia kena tahu beza tanda mati atau sukun yang terdapat pada Quran yang rasam asmani ni. Yang bukan rasam asmani, dia tanda matinya bulat macam ni. Ini tanda mati ni saya tengok masih kekal dalam buku-buku tajwid, buku tahlil. Buku Yasin tu. Buku Yasin tu cuba tengok pada ada buku yang cantik kulitnya, tapi bila masuk ke dalam masuk bila baca dalam Quran, tanda matinya dibuat dalam bentuk bulatan macam ni. Itu orang keliru. Ini tanda mati. Ini bukan tanda mati. Kalau dalam Quran kita resam asmani ni tanda bulat bujur. Fungsi dia bila ada dalam Quran huruf yang berada padanya sama ada di duduk atas di duduk atas waw ke atas ya, huruf tersebut tidak berfungsi dalam bacaan, tak boleh dibaca pun. Okey. Tapi kalau jumpa tanda macam ni, tanda betul. Tanda mati ni ada terbuka begini. Tanda mati ini fungsi mematikan huruf. Jadi mari kita bincang macam mana nak matikan huruf yang tanda mati dalam Quran. Okey. Ni dia. Ini ada perkataan-perkataan yang popular yang ada dalam Quran kita keluarkan. Ada banyak lagi sebenarnya. Ini yang kita keluarkan yang mana masyarakat kita bila baca tak keluar, tak mati dengan sempurna. Itu isunya. Itu isu yang kita nak bangkitkan. Sebab tu fungsi guru-guru yang mengajar Quran, fungsi dia mesti kena ajar semua sekali apa yang telah dipelajari dengan betul. Ikut level lah. Okay, sekarang kita nak berlatih ni. Ini dalam Quran, kita pilih yang tanda matinya bila dimatikan saja dia akan mati dengan 2 huruf. Ini kita cari dalam Quran ni kita keluarkan. Ni untuk Hamzah. Hamzah ni dia mati. Duduk ujung mati kan Hamzah. Tapi sebelum Hamzah ni ada huruf yang mati juga. Maknanya ada 2 huruf yang mati. Sebab kita dah biasa kalau sebelum huruf yang mati mesti ada huruf yang berbaris. Baris bawah ke, baris atas ke, baris hadapan ke, bersabdu sebagainya. Itu memang kita sedia maklum lah. Cuma kita pilih beberapa perkataan yang susah. Yang saya pilih ni yang susah, yang dia matikan huruf tu, dimatikan tapi dia mati dalam keadaan huruf sebelumnya pun mati. Pertama tengok ya ni mati, lepas tu Hamzah pun mati. Jadi matikan. Dengar saya baca. Syai. Mati huruf Hamzah ada dengan dan tahan suara. Tahan suara daripada keluar. Lepas syai, tahan suara. Syai. Tahan suara pada pangkal halkum. Dia huruf Hamzah ni rumah. Kita rumah dia. Rumah di pangkal halkum. Jadi mesti matikan dia dekat pangkal halkum. Letak kat pangkal halkum dan berhentikan suara situ. Syai. Gitu saja. Okey. Ya pun mati, Hamzah pun mati. Cuba bunyikan semua orang baca. Okey, tu yang pertama Yang kedua, matikan ba, matikan ain. Dia 2 huruf yang mati kat ujung ni. Kita kena latih lah. Tengok saya baca. Ar-ru'b. Ain pun mati. Ru'b. Ba mati dengan qalqalah. Ar-ru'b. Sila baca. Okey, yang ketiga huruf ta. Dia nak matikan ta di hujung, dalam masa sama ada huruf yang dimatikan sebelumnya. Saya baca.
Warai. Tengah lidah naik sebab tu. Warai. Tengah lidah naik untuk ya tu. Lepas matikan ya, baru matikan ta di hujung lidah, sentuh ke langit atas. Langit yang keras atas. Warai. Cuba baca semua. Kemudian yang ketiga huruf sa. Ni huruf sa. Ra mati, sa lidah keluar mati. Dengar saya baca. Al-har. Ra mati, sa pun mati. Al-har. Sila baca. Kemudian huruf jim. Ni pantulan kuat. Jim ni dia ada sabdu kan. Kalau dia mati dia ringan. Kalau mati ringan. Kalau dia berbaris ketika wakaf, kalau dia mati kan ringan. Tapi bila dia bersabdu, ni huruf jim ni, dia kena matikan dalam keadaan memantul lah. Qalqalah akbar namanya. Pantulan yang paling kuat. Dengar saya baca. Al-hajj. Dia agak lambat sikit. Al-hajj. Baca semua. Kemudian huruf ha. Tengok ni hujung ni. Dua mati. Wa-talh. Lam mati, ha pun mati. Wa-talh. Baca. Matikan lam, matikan ha. Okey. Kemudian huruf kha. Ni huruf kha. Matikan ya, matikan kha. Matikan. Dengar saya baca. Syekh. Sila baca. Okey. Kemudian huruf dal. Dengar macam mana matikan dua-dua huruf ni. Dengar saya baca. Bihamd. Cuba baca semua. Kemudian okey, ni huruf zal, jim, huruf kha mati, huruf zal pun mati. Dua-dua huruf ni dimatikan. Okey, dengar saya baca. Akh. Akh. Cuba baca. Okey. Huruf zal ya, sekali lagi dengar saya baca. Akh. Akh. Bunyikan bunyi desiran tu. Cuba baca semua. Okey. Kemudian huruf ra. Ra ada dua, satu ra yang sifat dia tebal. Yang bawah tebal, yang atas ni, ini yang nipis ra-nya. Lidah lebarkan mulut. Hijr. Cuba baca. Hati. Okey. Yang bawah ni tebal. Ra-nya tebal. Dia baris atas. Sebelumnya berbaris di atas. Ni sebelumnya baris di bawah. Atas. Tebal lah. Ingat saya baca. Wal fajr. Sila baca. Okey. Kemudian seterusnya ni. Jim mati. Z pun mati. Yang bacanya. Warujaz. Sila baca. Okey. Dengar saya baca yang ni. Ayat seterusnya ni. Dengar saya baca. Warujaz. Berdesil. Desilan suara. Warujaz. Kita baca.
Kemudian nun mati, sin masih. Nun, sin yang mati dengan saya baca an-nas. Sila baca. Kemudian huruf shin mati macam mana? Ra mati, shin pun mati. Dengar saya baca. Al-arsh. Sila baca. Okey. Seterusnya huruf sad. Ni. Matikan sad, matikan huruf mat dia. Dengar saya baca. Mahis. Sila baca semua. Okey. Yang seterusnya dha dengan huruf mat ya. Marid. Kita baca. Okey, kemudian seterusnya ta mati, sin pun mati. Dengar saya baca. Bilqis ta. Sila baca. Okey. Dengar saya baca yang ta. Ta mati, sin pun mati. Dua-dua mati. Bilqis ta. Sila baca. Sila baca. Kemudian dha mati, huruf mat mati. Dengar saya baca. Ghalidh. Sila baca. Okey. Kemudian ni ain ni mati. Bila ain mati dengar saya baca as-sam'. Sila baca. Okey. Kemudian ya mati, ghain pun mati, ya mati. Dengar saya baca yazigh. Sila baca. Kemudian fa mati, waw pun mati. Mat. Rauf. Cuba baca semua. Kemudian huruf qaf. Ni ada sabdu ni. Matikan qaf tu. Dan pantulan qalqalah. Dengar saya baca. Bil haqqa. Sila baca. Okey. Kemudian huruf kaf mati. Huruf sebelumnya pun mati. Lam sebelumnya. Mati yang dua. Yang saya baca. Lahul mulka. Lahul mulk. Kaf tu mati dengan bunyi begitu. Sila baca. Sila. Kemudian lam mati. Ni lam mati pula. Yang mati. Dalam Quran, contoh dia bacaannya. Tadil. Sila baca. Okey, kemudian huruf mim mati dengan dha mati. Saya baca. Ni silap ni. Dengan ain terus. Okey. Bacaannya bi'al. Bibir dapat. Bi'al.
Baca. Okey. Kemudian, nun mati pula. Tadi mim lepas mim nun. Nun mati, sebelumnya pada huruf dhat yang mati. Dua-dua kena matikan ni. Okey. Matikan nun tu jangan lupa. Bacaan dia begini. Wa yaqdir bir ujung dia dhat mati, tu dhat mati, nun mati, tekan di hidung. Wa yaqdir. Baca semua. Okey. Kemudian seterusnya, ini huruf ha bulat. Ha bulat mati macam mana? Tengok saya dengar saya baca. Wasabbih. Ha. Wasabbih. Bih tu ha. Huruf ha mati macam mana? Belum mati. Belum lagi mati. Sekejap. Wasabbih. Lepas ha mati, matu ha pula. Wasabbih. Wasabbih. Ha. Ha tu mati dengan mesti tu letak dekat pangkal aku. Wasabbih. Okey. Sila baca ini. Cuba. Okey. Kemudian ya. Ya mati. Ya pula mati Dengan saya baca huwal hayy. Hayy. Boleh baca? Ya. Kemudian waw mati. Last. Waw yang mati. Dengan saya baca adu. Waw adu. Waw mati. Ada dua waw dalam tu. Okey, matikan waw. Alright. Kita buka soal jawab dulu. Kita raikan soal jawab. Ada soalan tak nak tanya tentang huruf yang bertanda mati ni? Boleh buka mikrofon. Boleh tanya. Ada? Huruf yang bertanda mati. Kalau tak faham, tak jelas, tanya Tanya, saya akan cuba jawab lah. Tak ada masalah. Benda boleh bincang Boleh bincang cara menjawabnya. Kalau ada nak tanya, sila tanya. Okey, jadi semua huruf yang kita bincang ni adalah huruf yang mati dengan dua huruf. Ini yang paling susah sekali. Mati dengan dua huruf, iaitu huruf yang last dan huruf yang sebelumnya. Dia ada dua-dua huruf yang bertanda mati. Ini adalah huruf contoh huruf yang bertanda mati. Okey. Jadi kita nak aplikasi dalam baca Quran lah, huruf yang bertanda mati ni. Kita buka surah Al-Kahfi lah. Ni. Okey. Okey. Ikut sama saya baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sila baca semua. Okey. Bismillah pula. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sila baca. Sekarang
kita nak praktikkan tanda mati. Huruf bertanda mati tu dimatikan dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita ambil pilih surah ni lah, Al-Kahfi ayat 1 sampai 5 je dulu. Dengar saya baca. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Sila baca. Padang ni, lupa. Alhamdulillahilladzi anzala ala ibadihil kitab. Okey. Tanda mati yang pertama tu alhamdulillah. Okey, lam tu mati ya. Ni hamzah ni, hamzah bari atas, ni lam mati. Jadi dia berjalan lah. Tu lam mati. Dia nak matikan ni, huruf hijaiyah ni kalau nak dimatikan, dia mesti letak pada rumah dia. Rumah dia kat mana? Rumah dia sekejap kita kena keluarkan dia punya rumah. Rumah kena keluarkan dulu. Rumah dia. Mana bengkel tadi? Okey. Rumah huruf hijaiyah ni, kita kena keluarkan dia supaya kenal rumah dia. Mana rumah lam? Lam di mana? Lam di sini. Nampak tu? Ini lam. Ini lam. Rumahnya di sini. Kat sini lam. Bil hamzah kat mana? Hamzah duduk di bawah ni. Lam duduk di sini. Dia naik daripada bawah, pangkal halkum naik ke atas. Dia begitu macam ni. Nampak tu. Lam dekat sini. Hamzah sini. Naik ke atas. Dia memang kena berjalan begitu. Tak sama macam sebutan Melayu bahasa Rumi tak sama. Jadi ikut saya baca alhamdu. Cuba baca. Ada berapa bunyi ni? 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdu. Cuba baca semua. Kita baca lambat dulu untuk membetulkan. Tadi baca lambat. Untuk membetulkan kena baca lambat. Alhamdu. Cuba baca semua. Okay. Kemudian ni. Alhamdulillah. Lillahilladzi. Cuba baca. Lillahilladzi. Dia ada tanda mati tu. Dalam yang bersabdu tu ada tanda mati. Tak apa. Kemudian, ni nun mati bertemu zai. Bila tanda mati tu, bila nun mati bertemu zai, dia ada hukum yang perlu didengungkan. Jadi kena dengung. Jadi macam ni tanda mati pada nun? Perlu disembunyikan nun tu. Jangan sentuh tempat keluar nun. Sebab hukum dia tu memang tidak membenarkan sentuh rumah nun sebab nak bagi dengung dengan betul. 2 harakat keadaannya. Dengan saya baca. Anzala. Cuba baca. Lepas terus dengung. Anzala. Cuba baca sekali lagi. Anzala. Itu tanda mati yang perlu disembunyikan dan didengungkan. Itu contoh tanda mati lah. Kemudian ni ala abdihil kitab. Baca ala abdihil kitab. Okey, sambungannya. Walam yaj'al lahu iwaja. Dia baca. Walam yaj'al lahu iwaja.
Okey. Kemudian qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Sila baca. Qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yansiral mu'minin. Ya. Kita telah praktikkan tanda mati di dalam ayat ni. Pertama, qayyiman. Qayyimal ni dia mim dengan lam. Mal. Mak saya. Qayyiman, man man ni yang ni. Man ni mim dengan nun mati. Man. Jadi bila nak baca nun mati ni adalah baris tanwin yang kedua. Baris tanwin kedua ni adalah nun mati. Jadi nun mati tu yang masuk ke dalam lam. Jadi baris pertama saja bunyi qayyima, lepas ma baru masuk ke dalam. Qayyiman liyunzira. Baca. Qayyiman liyunzira. Okey, tu tanda mati yang daripada tanwin lah. Okey, ni nun mati yang daripada nun. Cara bacanya li yu, lepas yu baru dengung. Tanda mati telah disembunyikan. Dengungkan terus ke hidung. Li yunzira. Cuba baca semua. Liyunzira. Dan ni tanda mati pada hamzah. Ditahan suara ketika mati. Ba, tahan terus. Ba syadida. Cuba baca. Ba'san sadida. Kemudian panjang ini. Syadidan. Baris tanwin kedua tu adalah nun mati. Masuk ke dalam mim. Syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Sila baca. Sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Boleh. Okey. Kemudian sambungan dia. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Baca. Wa yansiral mu'minina alladhina ya'lamuna as-salihat. Ya, bukan ya'lamu ya'malu Ya'malu. Okey, saya cuba test. Ya'maluna as-salihat. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. Sila baca. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Sila baca. أن لهم أجرا حسنا. Sambungan dia.
ماكثين فيه أبدا. Ya. ماكثين ماكثين فيه فيه أبدا. أبدا Ya. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Baca. وينذر وينذر الذين الذين قالوا اتخذ اتخذ الله الله ولدا. ولدا. Sambungannya. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. Baca. ما ما لهم لهم به من به علم ولا علم ولا لآبائهم. Tu dia. Kan? Tu bak kena suara dah mula perit Itu memang kena belajar. Kena belajar. Tu suara kalau nak belajar suara tinggi, macam bila rendah dia suara dia lemah, dia tak berkuat. Kalau tinggi dia bertenaga lah. Tapi nak kena belajar suara tinggi kan. Contoh saya baca tinggi tapi masih menjaga sebutan huruf. Contoh. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Contoh. Ayat panjang benda-benda afwahihim. Contoh. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Berarti situ je. Sila baca. كبرت كبرت كلمة كلمة تخرج تخرج من من أفواههم يقولون إلا كذبا. إن إن يقولون يقولون إلا كذبا. Jadi tu pulanglah baca tu nak letak kat mana? Letak kat rongga otak ke, rongga hidung, rongga mulut. Rongga mulut dia macam yang dibaca tadi lah. Kalau nak letak rongga otak macam tadi lah, tinggi. Quluna illa kadhiba. Tu letak kat rongga otak. Bergegar otak. Dia bergegar otak kat situ. Itu dibaca oleh orang yang nak masuk tilawah ataupun orang yang nak buat persembahan. Pasal dia nak nampak kemantapan Quran tu. Nampak kekuatan Quran itu. Jadi ditonjolkan dengan suaranya. Nak tunjuk kehebatan. Hebat bukan pada suara tu, tapi dengan suara tinggi tu nak tunjulkan kehebatan Quran tu. Supaya orang dengar tu, sebab kekuatan Quran ni dia terapi. Kita baca dengan nada tinggi tu dia terapi ada orang yang mendengar. Terapi. Tapi kecuali dia kecuali. Tapi bagi orang yang hatinya ada banyak zulumat, dia memantul. Dia dengar walaupun sedap macam mana pun dia akan cepat-cepat alih. Dia tak nak dengar. Sebab apa? Itu masing-masing akan rasalah. Orang yang jadikan Quran ni terapi ni, bila dia dengarnya dia boleh tidur lena, dia boleh rasa aman. Bila dia ada masalah dengar Qurannya aman. Tapi kecuali saya kata tadi, kecuali orang-orang yang memang hatinya banyak dosa ataupun dia ada zulumat. Nuqtah ni dalam bahasa Arab iaitu titik-titik hitam dalam hati. Itu memang itu tak dia tak termasuk yang saya cakap ni.
dia tak akan rasa tenang lah. Dengar dia akan panas. Panas maknanya dia tak boleh dengar. Dia lebih cenderung dengar alunan-alunan lagu. Baru dia rasa tenang. Tapi sebenarnya itu adalah Kak Fata Morgana. Orang yang dengar lagu-lagu, dengar selain daripada Quran, dia dengar, dia rasa dia aman. Dia tenang. Tapi sebenarnya dia tak tenang. Dia jadi seperti Fata Morgana. Macam tenang. Macam alunan yang menenangkan. Tapi makin dengar, makin lalai. Dia bukan makin tenang, dia makin lalai. Quran lain. Quran ni, orang yang hatinya tak ada zulumat lah. Dia sentiasa istighfar, bertaubat. Dengar saja Quran, hatinya tenang. Dengar saja Quran, dia jadi, daripada dia gelisah, jadi tenang. Itu untuk kategori orang yang saya sebut tadi lah. Nanti kan saya cakap, tak adalah Ustaz, dengar Quran lah, nak cepat-cepat alih je. Tak nak dengar lah, tukar. Kalau dengar orang baca Quran je, dia cepat-cepat dia tukar pada perkara lain. Contoh kan. Jadi dia ada beza sikit. Itu Quran ni dia kena dengar dan lawan. Kalau rasa nak beralih ke tempat lain, dengar bagi biasakan. Sebab nak kena tekan nafsu tu. Sebab hati tu dia perlu dilentur. Hati manusia ni dalam berbuat satu perkara mesti dilentur. Dua-dualah. Nak lentur kepada benda buruk pun kena lentur. Nak lentur benda buruk pun kena dilentur. Kena dikenalkan, perlu dipujuk-pujuk. Lama-lama dia sukalah buat benda yang buruk. Sama juga dengan benda yang baik, Quran. Main game contohnya. Orang yang tak pernah kenal game, dia tak ada sebab apa. Tengok game tak ada apa. Tapi kalau dipujuk-pujuk, ajak main, tunjuk cara main macam mana, lama-lama dia yang ketagih. Dia yang orang pertama yang main dulu. Sebab dia dah dapat feel main game tu. Sama juga yang Quran. Mula memang kena pujuk, kena paksa dulu. Paksa diri tu. Dengar, jangan beralih. Dengar bagi habis dulu surah tu. Ni baru dengar separuh ayat, terus alih. Tergantung makna ayat tu. Jadi itu sebab dalam media sosial kita kadang ada orang baca Quran. Kita kalau Quran je kita beralih. Sebab apa? Sebab hati kita ni kena dilentur. Supaya dengar Quran dan bersabar dengan bacaan Quran tu. Kena sabar. Sabar dalam apa? Dalam keadaan kita bertahan nak dengar lebih panjang. Bacaan tu sampai habis kalau boleh. Itu sebab Quran ni, bila kena pada gayanya, bila dah dilentur hati ni, dia jadi terapi. Dia terapi kita dalam apa saja perkara itu, kita akan suka nak dengar Quran. Itu sebab nak baca Quran ni, antara satu cara untuk bagi terapi, dia kena suara tinggi. Macam contoh saya baca tadi kan. Iyaku illa kadhiba. Sampai ayat 5 je kan. Jadi saya tunjuk tadi contoh untuk suara tinggi. Malahum bihi ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Tu rongga otak tu. Dia tak dia duduk kat otak tu. Tapi pasal saya jarang latih sebab satu lagi masalah, kalau jarang latih dia suara tu dapat tangga tinggi tu dapat, tapi dia nampak tak agak letih sikit sebab dia tak dibiasakan. Tapi kalau hari-hari berlatih cantik dia ni, ulang balik latih sampai dia akan dapat stabil lah. Jumpa tangga tadi, cuma dia goyang sikit, ada goyang sikit sebab jarang bawa. Kalau untuk pengetahuan, tarik tinggi macam tu, letih dia macam lari 100 meter. Untuk pengetahuan lah, berpeluh. Napas. Jadi berpeluh. Sebab apa? Dia nak bertahan dengan nada tinggi tu. Tarik tinggi, tahan. Malahu bihi ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Gitu. Letih, berpeluh, semua terus. Sebab apa? Sebab kita tolak suara tinggi tu. Kalau boleh tolak lagi. Ada latihan kena cuba tolak lagi tinggi. Tolak lagi setakat mana mampu.
Tapi ada syarat. Syarat ni dah jumpa suara dulu. Kalau main menjerit je, nanti luka tekak tu jangan menjeritnya. Macam saya buat ni, saya tak sakit tekak. Tapi letih. Sebab apa? Berpeluh. Ni duduk dalam aircon ni, saya pasang aircon kuat ni. Tetap berpeluh. Kenapa? Sebab kita tolak suara tinggi ni, dia perlukan kawalan. Kena bertahan. Macam kita senaman tu, sebab kalau sebelum nak baca suara tinggi ni, kena senaman. Jangan orang yang ada darah tinggi ataupun orang yang kurang senaman, jangan suka nak tarik suara tinggi sebarang. Bahaya. Bahaya. Dia boleh jadi dia boleh bukan apa, dia tiba-tiba nanti kan, sebab dia menggunakan tenaga ni sekali tarik dah berpeluh dah. Dalam aircon pun berpeluh. Exercise Ustaz. Ya. Saya Saya kena memang exercise juga saya memang exercise. Sebab apa? Kita nak ngajar orang. Saya memanglah jarang ngajar suara tinggi, tapi pasal nak tunjuk pada orang, dia kena tunjuklah. Kata suara tinggi. Tinggi yang macam mana? Tunjuk. Tak banyak 2-3 kali ulang dah. Gitu. Sebab kita nak mengajar orang, jadi kita kena ada persediaan juga. Saya bangun 4 pagi tu saya dah senaman dah. Saya bumping sampai berpeluh. Sebab saya tak sempat senaman. Pagi kerja, malam ngaji kan. Jadi dalam rumah ni, saya bangun 4 pagi tu, saya akan pastikan saya berpeluh. Senaman lah, bumping, push up, sampai berpeluh. Jadi, tu saya boleh tarik tinggi ni. Letih ni. Tapi biasa kita dah senaman, dah biasa berpeluh. Dia baca, kita boleh lah tunjuklah kat orang. Suara jauh jawab tu. Suara jawabul jawab. Contoh, ayat bawah tu kita tarik lagi satu. Contoh kan. Lagu apa? Lagu Hijaz. Contoh. Malahum bihi min ilmi wala li'abaihim. Akad kedua dia. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ulang balik di awal tu. Malahum ilmi wala li'abaihim. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. Tu jawab dia. Oh, satu badan peluh Kena tunjuk. Tu suara jawabul jawab. Tapi saya kata tadi, kena belajar. Suaranya kena belajar. Latihan kena buatlah. Tapi saya buat tak pecah. Suara tak pecah. Kenapa tak pecah? Masa tolak tinggi tu, dia himpit suara tu supaya dia tidak pecah. Dalam keadaan himpit tu, dia kena push suara. Push daripada bawah. Supaya kekuatan tolakkan suara tu dia tak sampai pecah. Sama macam air pipe. Kalau kita nak air pipe tu dia nak jauh, jarak dia, kita kena pertama air kena kuat, buka air tu kuat, besarkan, kemudian baru himpit dengan jari. Himpit ujung pipe tu, getah pipe tu, baru air akan ke depan, jangan jarak jauh. Macam tu lah fungsi suara. Kalau nak suara tinggi, pertama tolakkan suara daripada bawah, daripada perut ni kena tolak kuat supaya suara tak pecah. Yang kedua, masa tolak tu himpit supaya suara tu boleh lagi jauh ataupun lagi tinggi. Itu dia kena sekali jalan. Suara tolak daripada bawah kuat, tolak kuat, lepas tu himpit. Sekali jalan, lepas tu suara tu akan tinggi dan stabil. Dia kalau salah satu tak buat, tak jadi, suara tu akan pecah. Contohnya, wala. Kenapa jadi macam tu? Contoh, malahu. Kenapa jadi macam tu? Sebab saya tak tolak suara tu kuat. Jadi dia tak boleh nak tinggi lah. Dia tak cukup. Kadar kekuatan tu tak cukup untuk menjadikan suara tu tinggi. Tak boleh. Tak cukup. Macam air pipe. Kita nak pipe tu tekan air tu laju jauh jarak dia. Tapi kita buka air pipe tu sikit je. Dia tak berapa kuat. Jadi tekan-tekan, tutup dengan jari tak apa nak ke depan. Sebab apa? Tolakkan tak kuat. Jadi kena buka besar lagi. Kepala pipe tu buka sampai habis kalau boleh. Biar air dia deras, baru himpit guna ujung jari tu kat ujung pipe tu, getah pipe.
baru dia akan pergi lebih jauh jarak dia. Lagi kuat air tu yang dia tolak, lagi jauh kita dapat pergi dengan himpitan tadi. Itulah kekuatan suara. Suara tu lagi kuat saya push, lagi tinggi dengan saya himpit. Himpit dan dia akan jadi lagi tinggi. Macam saya tunjuk tadi lah. Saya nak lagi tinggi, saya himpit lagi. Dan tolak. Sampai himpit, tolak lagi kuat daripada perut. Itu yang letih tu. Contoh tadi kan. Malahum. Itu lagu Hijaz. Kalau lagu Nahwan, contoh lagu Nahwan. Malahum bihi min ilmi wala abaihim. Yang kedua, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Tu jawab dia. Malahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ini tak tinggal sebab lagu Nahwan dia Melayu. Kena cari satu lagi alunan dalam Nahwan yang kita boleh buat tinggi. Ni boleh tambah lagi satu lagi tinggi. Afwahihim malahu bi. Tu satu lagi. Itu terlalu tinggi. Tu sebab kita kena cuba. Tinggi tu. Afwahihim. Kira lagi tinggi dia. Malahu bihi min ilmi wala li abaihim. Dia tinggi. Tapi kalau kita tekan tak mampu dah, maknanya suara kita ada limit. Bila kita tekan lagi tinggi, nak cuba lagi tinggi, tak boleh lagi nak pergi, maknanya itulah kemampuan yang kita mampu, yang kita boleh. Tak boleh paksa lagi. Dan tak boleh paksa lagi maksudnya apa? Jangan ikut orang lain lah. Ada orang dia boleh tinggi lagi. Dia boleh lagi tinggi. Jadi bila ada orang lebih tinggi, kita tak boleh nak follow orang tu bawah. Jadi kita jangan sedih. Kenapa sedih? Sebab kat situlah Allah tetapkan rezeki seseorang. Rezeki apa nama? Rezeki suara. Kat situlah memang siapa masuk bidang suara, dia akan rasa cemburu, betul. Tapi jangan pandang, jangan fokus sangat pada suara. Nanti dia akan rasa tak senang dengan orang. Sebab apa? Ada orang tu boleh tinggi lagi, dia tak boleh. Dia kena cepat-cepat kembali pada Allah, bahawa rezeki suara ni semua orang ada suara tinggi, suara yang ikut kemampuan. Tapi kita kena sedar bahawa rezeki suara ni Allah bagi setiap orang tak sama. Sama dengan rezeki yang kita dapat. Macam nak pujuk hati yang kita tak peroleh rezeki seperti orang lain dapat. Contoh saya boleh tinggi, tapi Allah Ta'ala dijadikan orang lain ada lagi tinggi dari kita. Dan ada lagi tinggi lagi. Kita boleh cuba nak dapatkan apa yang dia dapat. Tapi tetap tak capai sebab apa? Sebab suara ni anugerah Allah. Anugerah Allah. Kena reda ya Ustaz. Jadi macam ni. Nak reda, sebelum reda kena ada usaha dulu. Cuba dulu. Cuba buat latihan. Macam saya cakap tadi lah. Buat latihan. Contoh. Balahu bihi ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Cubalah. Cuba tapi
Itu kena buat latihan. Ni kita cuba tolak. Boleh lagi tinggi tak? Cuba dulu. Ustaz, Boleh saya lagi. cuba boleh Ustaz? Mantap Haji. Hati-hati je, jangan ni je. Boleh cuba, tak ada masalah Haji. Kita belajar memanglah kena cuba. Haji ikut kemampuan. Sebab yang ni part ni tinggi kan. Kalau ikut nada dia, lahu satu. Bihi min ilmi wala li'aba. Naik lagi. Ihim kaburat kalimatan turun balik. Takhruju min afwahihim. Saya bagi contoh je, Ji. Itu contoh. Ya, Jadi, betul. saya buat tu tak tinggi lagi, Ji. Sebab saya punya rakan-rakan lain dia lagi tinggi. Yalah. Tapi capai tak jawab-jawab? Capailah. Jawab-jawab adalah suara otak, rongga otak. Kalau suara macam ni jangan bawa dalam semayang. Jangan bawa dalam semayang, jangan bawa dalam tadarus Quran, tak sesuai. Suara tu tak sesuai. Itu suara untuk buat persembahan sesuai. Untuk menguji dalam bidang suara dan tilawah tu nak ujilah. Mampu tak suara tinggi dengan markah dia yang tinggi? Itu boleh. Tapi kalau untuk baca harian, tak perlu suara tinggi macam tu lah. Saya tunjuk tu untuk kenal. Ni suaranya. Ni kata jawab tadi. Jawab. Suara di rongga otak. Tapi yang kita belajar tadi, tanda mati tetap terjaga. Walaupun tinggi, tanda mati tu jaga. Jaga. Tengok saya baca sekali lagi. Tengok tanda mati tu. Malahum tadi. Malahum. Nampak? Jaga dengung dia. Malahum. Ilmi wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Nampak? Tak kisahlah tinggi ke macam mana pun, jaga cara matikan dulu. Kaburat. Jaga. Di abaihim. Jaga tanda mati pada mim dan yang seumpamanya. Okey. Itu. Saya nak tunjukkan nada tinggi ke rendah, tetap jaga huruf yang ditandakan dengan tanda mati. Dia ada hak dia. Sifat dia kena jaga. Okey, sekarang cuba. Saya baca rendah sikit. Malahum bihi min ilmi wala li'abaihim. Cuba baca semua. Jaga tanda mati. Malahum Malahum bihi min ilmin wala li'abaihim. Kemudian kaburat. Tak jaga mati dia. Kaburat kalimatan jaga. Takhruju min afwahihim. Saya baca. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Penutupnya, in yaquluna illa kadhiba. Sila baca. Yaquluna illa kadhiba. Habis sampai 3 ayat 5 saja. Okey, tu praktikal untuk ayat untuk tanda mati. Siapa mau baca boleh cuba baca ayat 1 sampai 5. Fokus kita tanda mati. Cuba tak? Cuba silakan, ataupun nak tanya soalan pun boleh. Kita raikan dua-dua. Ada nak tanya soalan boleh, nak baca pun boleh. Silakan.
Saya cuba baca Ustaz. Boleh Ji, sila Ji. Bismillah dulu Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Sila. Alhamdulillahilladzi anzala ala ibadihil kitab. Betul kan tu Ji? Anzala ala abdihil kitab. Anzala ala abdihil kitab. Ni Ji, saya baca sekali lagi. Anzala ala. Cuba baca. Anzala ala Abdihil kitab. abdihil kitab. Aywa. Walam yaj'al lahu iwaja. Sila. Walam yaj'al lahu iwaja. Okay. قيما لينذر بأسا شديدا قيما لينذر بأسا شديدا. Okay. Okay, teruskan. Terus. Min ladunhu wa yansiral mu'minin. Kita betulkan tu. Min ladunhu wa yubashiral mu'minin. Sila. Min ladunhu wa yabsiral mu'minin. ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين. Sambungan dia. الذين يعملون الصالحات الذين يعلمون الصالحات. Betul kan tu? يعملون. Cuba. يعملون الصالحات. أن لهم أجرا حسنا. أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا. ماكثين فيه أبدا. Okay, teruskan. وَيُنذِرَ الَّذِينَ. Cuba baca. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Okay, terus. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن يقولون إلا كذبا. إن يقولون إلا كذبا.
إن يقولون إلا كذبا. Ni Haji dapat baca dah, alhamdulillah lah. Kita dapat apa ni? Dapatlah dengar suara Haji, dapat kita semak sama-sama. Jadi yang lain pun dapat manfaat lah. Pembetulan-pembetulan yang saya tunjukkan tadi. Wallahu a'lam. Boleh Terima je kasih Ustaz bagi saya peluang baca. Boleh je. Minggu depan baca lagi pun okey je. Boleh. Pelan-pelan je, pelan-pelan. Ya, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey. Jadi ingat sekadar tu dulu untuk tanda mati pembelajaran kita hari ni. Jadi insya-Allah akan minggu depan kita akan masuk tajuk yang lain lah. Tengoklah hukum apa yang kita boleh sentuh. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita baca doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. اللهم إنا نستحفظك ما علمتنا وذكره عند حاجاتنا إليه ولا تنسيناه أبدا يا رب العالمين. آمين. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. الحمد لله رب العالمين. Tangguh tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Aiman. Okay. Ustaz, terima kasih semua. Okey Ustaz Aiman ya. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah. Bye.